Assalamualaikum. Hari ni kita mengudara awal sikit. Awal 4 minit je. Kan? Sekarang pukul apa? Pukul 1.56. Hai, apa khabar semua orang Batu Pahat? Harap berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Hari ni merupakan hari kedua terakhir puasa bagi tahun ini. Puasa yang lain daripada yang lain. Sesuatu yang baru yang tidak pernah dan kita tidak akan berjumpa lagi keadaan seperti ini, insya-Allah. Okey, apa khabar semua? Kalau dengar tolong komen dengar. Saya tak dapat tengok kat sini pun tak muncul-muncul. Dengar tak? Komen. Baju agak ketat tapi berat saya turun. Tak apalah. Okey. Topik pada hari ni kita akan bercerita tentang topik kita pada hari ni adalah tentang orang panggil kudis buta ataupun nama lain kalau hari ni selalu kita panggil skabis okey, selalu kita panggil skabis. Gambar saya terpotong tak? Tak terpotong kan? Dengar okey kan semua? Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Takut ada yang masih belum mengenali diri saya. Nama saya Dr. Andalas dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam. Keperluan Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatannya supaya kekal sihat, cergas dan aktif serta dapat tidur dengan lena di malam hari. Klinik Kurnia telah membantu hampir 5,000 orang sepanjang tahun 2019 dan 2020 hingga Februari melalui program-program yang kami lakukan di kampung-kampung, taman-taman perumahan, dewan-dewan dan juga di klinik. Alhamdulillah, program-program itu dilakukan secara percuma. Jadi kalau ingin mengetahui yang lebih lanjut tentang program-program tersebut, boleh menghubungi Klinik Kurnia di talian 011295242448. Boleh hubungi Klinik Kurnia di 011295242448. Sekarang mungkin program itu masih hold sebabkan masalah COVID-19. Tapi perlahan-lahan kita mungkin akan jalan dengan new normal. Suatu benda normal yang baru yang mungkin kita perlu buat untuk mengetahui status kesihatan. Mungkin kita buat pemeriksaan dengan berjarak. Mungkin klinik berjalan, kita tak tahu. Tapi apapun, insya-Allah kita akan kembali untuk menjalankan pemeriksaan tersebut pada masa-masa yang akan datang selepas keadaan lebih selamat. Okey. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kudis buta atau skabis. Saya dapat kes baru pagi tadi, saya dapat kes yang mana adik berumur 3 tahun. Actually dia ada gatal-gatal di celah-celah jari, terutama di malam hari. Actually dia baru umur 3 tahun, tapi apabila ditelusuri, dia ada abang berumur 14 tahun yang duduk di asrama. Dan abang tersebut mempunyai gatal-gatal yang sama. Dekat punggung, dekat belakang pelipat, dekat celah sini, celah jari kaki, dekat bahagian ke tepi pelipat peha. Di bahagian kemaluan juga, tempat-tempat yang ada gatal-gatal tersebut lah. Gatal ni lebih banyak di malam hari lah. Dia berbentuk ruang-ruang kecil, merah. Kadang kita nampak macam ada garis. Dan kebanyakan jadi luka bila kita menggaru. Itu gejala lebih kurang macam tu lah. Kadang-kadang apa yang dia orang buat, selalu kadang dia orang cuba bersihkan dengan air suam lah, apa semualah.
Itu antara tu. Itu yang adalah selalu presentation yang selalu kita dapat pesakit yang keluhkan ketika datang ke klinik. Jadi kalau kita tanya dengan lebih lanjut, dia akan mengatakan bahawa dia duduk asrama sebab keadaan ini berlaku pada pesakit-pesakit atau budak-budak sekolah yang tinggal di asrama. Kalau kata satu orang kena, semua satu asrama tu satu. Allah. Nak bersin tak jadi nak bersin. Tak boleh. Duduk asrama tu akan satu asrama akan ada kena kemungkinan besar. Jadi ibunya bertanya, penyakit ni penyakit apa? Adakah sebab gigitan binatang ataupun alergi atau apa? Sebab dia tak hilang-hilang. Okey. Jadi apa yang dialami oleh adik ini adalah berdasarkan apa yang diceritakan kepada saya dapat simpulkan kemungkinan dia adalah kudis buta yang disebabkan oleh hama atau insek, ialah kutu yang dipanggil sebagai Sarcoptes scabi. Ataupun orang kita panggil kudis buta lah. Dan benda ni akan berlaku, lebih sering berlaku kepada tempat-tempat awam seperti asrama yang duduk tinggal beramai. Dan juga dia boleh berlaku di tempat-tempat yang macam taman pendidikan kanak-kanak, taska, pusat penjagaan, sebab dia akan berlaku apabila, sebab dia daripada kutu, selalu dia atas tempat tidur dia tu kita baring. Betul, kadang-kadang kawan dia datang baring, kawan tu datang baring, orang ni baring, orang tu. Jadi dia mudah sangat berpindah kutu tu, dan apabila pindah dia akan jadi sangat mudah untuk mengalami kegatalan, merah-merah pun sudah garu sampai luka-luka. Dan kadang-kadang pergi 2-3 kali lah klinik. Awal kalau tidak diperhatikan dengan betul, boleh termiss out. Orang kadang-kadang cuma bagi rawatan yang calamine lotion ataupun ubat steroid. Itu. Sedangkan apa yang dialami adalah kudis buta yang perlukan rawatan yang berbeza. Apakah itu kudis buta? Okey, kudis buta SKB merupakan jenis penyakit kulit yang mudah berjangkit, di mana ia dijangkiti melalui sentuhan langsung kulit dengan orang yang mengalami kudis buta tersebut. Jadi bukan semestinya sentuhan langsung. Dengan barang yang orang tu guna pun dah memadai. Berarti kadang-kadang kita duduk asrama, dulu duduk asrama. Bila kita duduk satu bilik ada 4 orang, kadang-kadang kita suka sangat tidur di katil kawan. Katil kita tak tidur, katil kawan tidur. Di katil kawan tu kadang kawan tu ada kudis buta yang kita tak tahu pun. Kita baring kat situ, last kali kutu tu pergi ke badan kita. Kita pula bawa ke katil kita. Macam tu. Itu salah satu. Dan bila kita balik rumah pula, ada pula adik-adik kita kat rumah, kita pakai barang kita, tolak. Kadang-kadang tolak kita tu dipakai oleh adik-adik kita. Pindah lagi ke adik-adik kita. Dia jadi gatal. Jadi penyebab utama skabis ni adalah kudis buta ni adalah kutu yang bernama nama sains Sarcoptes scabi. Itulah nama sains dia. Dan dia hidup dengan menumpang di makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang ditumpangi, sebab dia isap darah, dia merosakkan. Dan ini sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi dia akan menyebabkan merasa kegatalan yang ketelaran pada permukaan kulit. Bila garu dia makin pedih, terutama pada malam hari. Dia travel masuk dalam kulit, jalan sikit telur. Itu masalah. Jadi kita perlu jaga. Yalah, dia jalan, kita perlu jagalah kebiasaan tu, salah satu dia. Okey.
Jadi benda kutu ni sangat mudah pergi ke kulit kita actually. Sekali pergi dia bukan pergi seekor masalahnya, dia pergi sampai puluh ekor. Paling kurang 10 ekor. Jadi apabila dia kena sampai 10 ekor lebih, dia masuk dalam kulit, lepas tu dia mula bertelur, dia mula berak najis dia. Lepas tu kadang kudis pula, kutu tu mati jadi macam bangkai tu tak keluar lah duduk dalam kulit tu kan. Jadi tu menyebabkan kegagalan dan juga menyebabkan reaction yang sangat-sangat tidak disenangi. Yang tidak disenangi. Okey, kita tengok kalau ada persoalan. Kita merasa suasana yang tidak selesa, terutama pada malam hari kita rasa sangat gatal. Perpindahan benda ni memang berlaku sangat-sangat cepat. Jadi apabila kita terkena kudis buta tu kan, kita barang-barang yang kita pakai pun akan juga bukan dijangkiti barang kita pakai akan juga terdapat kutu tersebut. Jadi apabila orang lain guna pula barang-barang kita tu, orang tu pun akan dapatlah kutu tersebut. Jadi dianya sangat-sangat mudah terkena kepada orang lain. Dan kumpulan yang selalu berisiko adalah kumpulan kanak-kanak, terutama yang kurang daripada 2 tahun, orang tua, pesakit sistem imun yang memang orang kata manis, suka sangat kutu tu. Lepas tu pesakit-pesakit yang tinggal di pusat jagaan orang tua ataupun di asrama. Jadi kutu ni actually dia mampu hidup, katakan kan dia hidup dekat kita, dekat badan kita dia mampu hidup kalau tanpa kita di luar tu di sekitar 24 hingga 36 jam. Jadi kita kena pastikanlah kebersihan apa semua terjaga. Jadi apa yang boleh kita rasa kepada pesakit yang mengalami kudis buta ni adalah, satu adalah kegatalan yang sangat-sangat tidak selesa, terutama pada malam hari. Kadang-kadang dia gatal, kadang kita gaul sini gaul sana, kadang dia macam menjala jadinya sebab dia korek lubang tunnel dalam ni. Dia korek rasa gatal lah. Lepas tu dia jadi ruam, terutama pada tangan, kaki, lepas tu cacah jari, bahagian dalam peha ni, pusat, belakang-belakang ni, sini celah-celah ni, bawah ketiak ni, tempat-tempat yang sangat-sangat disukai oleh kutu tersebut. Jadi binatang ni memang suka sangat wujudkan apa. Kadang-kadang bila kita tengok lama, kita boleh tengok kadang benda tu akan wujud macam terowong kulit. Dia bukan tak nampak terowong actually, dia nampak macam garisan halus. Berarti dia buat terowong. Itu. Jadi faktor-faktor ni kita akan nampak kesan daripada cala, garu, sebab bila dah tergatal, pesakit akan garu. Jadi apakah rawatan untuk kudis buta ni? Bukan tak ada rawatan, ada rawatan. Terutama sekarang waktu masa PKP yang kemarin dulu, saya terima banyak yang mengalami masalah ni yang saya diagnose sebagai skabis lah. Kita bagi skaboma untuk 5 hari selalunya. Jadi untuk kanak-kanak kita ada yang memang kita kena tengok. Untuk kanak-kanak kadang-kadang 1 bulan atau kurang dari 2 tahun kita perlu bagi ubat, tak boleh skaboma. Dia ada ubat sapu dia untuk makan. Sampai tu kita akan bagi ubat makan untuk tahan gatal. Jadi dia boleh pilihan dia ada beberapa jenis, boleh permethrin, benzoate, sulfur chlorotamiton, itu linden. Itu kita boleh bagi ubat tahan gatal dia. Okey. Jadi tips-tips untuk membunuh skabis ni, actually apa yang perlu dilakukan apabila kita didiagnosis skabis, pertama kita kena cuci segala pakaian kita dengan air panas. Kita kena cuci tilam kita dengan air panas. Tilam dengan air panas pula, dengan steam mode.
cadar, semua dengan air panas. Lepas tu kita kena jemur tilam kita di tengah panas. Kena kalih, memang air tilam, cadar, selimut, baju, apa pun berkaitan pakaian kita perlu cuci dengan air panas. Lepas tu kita perlu jemur tilam. Lepas tu barang-barang tidak dipakai, barang-barang tidak pakai kita tolong simpan, at least kita macam kuarantinkan lah. Sebab dia di luar daripada badan kita, dia boleh hidup 24 hingga 36 jam. Jadi bila kita kuarantin macam 1 minggu, kita berharap barang-barang bayang tu kuman tu kutu tu matilah. Lepas tu perabot-perabot pun samalah. Perabot tempat tidur harus dicucikan, dijemur dengan panas. Ataupun ada setengah vacuum yang boleh vacuum untuk mendapatkan hasil untuk membuang kutu tersebut. Saya rasa tu je untuk ini. Apa pun saya mengucapkan selamat hari raya 2 hari lagi. Saya ucapkan selamat hari raya kepada semua umat Islam, semua rakyat Malaysia yang menyambut raya pada tahun ni. Lindin tak boleh pakai untuk ibu mengandung dan budak-budak. Kalau nak pakai untuk budak-budak satu permethrin, bagusnya. Untuk budak-budak, sebab kadang budak-budak umur 1 tahun, dia boleh 1 bulan ke atas. Kalau linden selalunya ibu mengandung pun tak boleh nak pakai. Sebab linden ni dia panas. EBB ni rasa permethrin kot. Kita kena tengok kandungan dia dalam dia. Apa kandungan daripada EBB tu. Sebab dia ada macam linden ni dia tidak sebab dia boleh ada menyebabkan efek pada neurotic seizure tu kalau tak salah ya. Boleh macam ni. Tapi selalunya kita pakai saya klinik banyak pakai linden. Lepas tu kalau budak-budak memang saya akan prescribe yang lain untuk permethrin untuk digunakan. KMM4 rasa saya jarang pakai, tak pasti efektif ke tidak. Itu. Okey, itu je. Ada pertanyaan lain boleh bertanya. Okey. Saya dah ucap selamat raya. Okey, untuk pengetahuan juga saya infokan klinik akan buka 24 jam pada hari raya ni. Hari pertama kita akan beroperasi mulai pukul 12 tengah hari, bagi peluang lah nak rehat sembahyang raya dulu, walaupun tak ada sembahyang raya, sembahyang sunat kat rumah kan. Kita sembahyang sunat kat rumah. Kita akan mula beroperasi pada hari raya pertama, mulai pukul 12 tengah hari. Besok hari terakhir puasa kita akan tutup sementara daripada mulai pukul 6 petang. Untuk bagi peluang staff untuk buat persiapan raya. Kalau dia beli patut dia dah belilah, kalau tak beli tu nasib lah. Pukul 6 petang diorang dah mula balik. Kita akan tutup mulai pukul 6 petang sehingga raya pertama tu 12 tengah hari baru kita akan mula beroperasi, dan seterusnya kita akan beroperasi 24 jam kembali pada jadual pembuka yang lama ya. Jadi apa pun saya ucapkan selamat raya. Saya minta maaf zahir dan batin kalau ada salah silap terutama pada pasien-pasien saya, kepada orang ramai, kalau ada terlanjur kata atau tersilap dalam perbuatan, dan saya mohon maaf juga kalau ada kesilapan daripada kami di pihak klinik, daripada staf-staf saya. Semoga masih tetap ceria sambut hari raya pada tahun ini walaupun dalam musim PKP. Saya rasa itu je untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.